Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ini Nina akan cover satu kes pembunuhan yang pernah terjadi dekat UK dulu. Kejadian ni melibatkan sepasang couple yang ada dua anak yang masih lagi kecil. Awal-awal bercinta dulu memang semuanya manis kan, tapi semakin lama hubungan diorang ni jadi semakin renggang. Sebabnya si lelaki ni kuat cemburu, panas baran dan kaki pukul. Tapi kan tiba-tiba suatu hari tu perempuan ni hilang dan kes ni terus sepi selama 35 tahun. Sampailah pada tahun 2016 segala misteri akhirnya telah terjawab selepas menggunakan teknologi yang terkini. Jadi kalau korang nak tahu apa yang terjadi dekat perempuan ni dan apa pasangan dia dah buat dekat dia, make sure tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Sebelum Nina cerita apa yang jadi, Nina akan kenalkan dulu siapa mangsa dalam kes ni. Nova Welch telah lahir di Jamaica pada tahun 1957. So sejak dia lahir, ramai yang suka dan sayang dengan dia. Masa di umur 10 tahun, mak dia decide untuk bawa dua anak dia ni untuk berpindah ke UK. Bukan senang tahu seorang ibu nak buat keputusan untuk pindah ke luar negara. Nak pula negara tu memang berbeza budaya, bahasa dan sebagainya. Tapi disebabkan dia nak anak-anak dia membesar dalam keadaan yang baik, dapat kehidupan yang sempurna. So mak dia terpaksa buat pilihan yang sangat berat, iaitu untuk pindah ke luar negara. Jadi lepas diorang dah pindah ke UK ni kan, sebenarnya bukan senang tahu nak sesuaikan diri diorang dengan situasi yang baru. Tapi diorang satu family berusaha untuk sesuaikan diri dan boleh bergaul dengan masyarakat dekat sana. Bila umur Nova ni dah sampai 16 tahun kan, kemudian dia telah berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Osman Bell dan diorang pun bercinta. Bila dah bercinta tu kan, semangat kesetaraan, semangat romantik tu berkobar-kobar. Jadi diorang berdua pun decide lah untuk tinggal serumah, untuk tinggal sekali sebab diorang kan dah couple. Hasil pencintaan diorang selama 2 tahun, akhirnya Nova telah melahirkan seorang bayi lelaki yang diorang letak sebagai nama Jonathan. Lepas tu 4 tahun kemudian Nova ni melahirkan bayi lelaki seorang lagi yang diberi nama sebagai Lee. Jadi Nova dengan Bell ni memang seorang ibu bapa yang sangat bertanggungjawab dan sayang dengan anak-anak diorang. Diorang cuba besarkan anak-anak diorang ni dengan sebaik yang mungkin dan cuba lengkapkan keperluan diorang. Walaupun hubungan diorang sebagai seorang ibu bapa terhadap anak-anak ni baik, tapi kan hubungan diorang sesama sendiri ni sebenarnya ada masalah. Hubungan diorang semakin lama semakin renggang. Boleh dikatakan hampir setiap hari ni diorang akan bergaduh. Diorang bukan setakat bergaduh mulut mengata aku kau je, tapi Bell ni akan pukul Nova juga. So badan Nova ni memang akan penuh lah dengan kesal lebam. Pergaduhan diorang ni pula membuatkan jiran-jiran diorang rasa sangatlah annoying dan ada yang buat report polis tau. Disebabkan hubungan diorang berdua dah mula ada masalah. Lepas tu Bell ni pula suka angkat tangan. So Nova ni selalu meluah lah dekat adik perempuan dia. Dia pun ceritalah yang hubungan diorang dah tak sehaluan macam dulu lagi. Ada je yang tak kena dan Bell selalu pukul dia. Makin lama Nova ni dah tak tahan tahu dengan hubungan yang toksik ni dan dia nekat untuk putuskan hubungan diorang. Tak lama lepas tu Nova ni berkenalan pula dengan seorang lelaki yang bernama Wayne Newby dan diorang pun mula bercinta. Walaupun Nova pernah terlibat dengan hubungan yang toksik, tapi dia tak naklah tutup terus hati dia. Jadi dia nak kenal dengan lelaki baru dan mulakan kehidupan dia yang baru. Jadi si Wayne ni pula selalu ke rumah Nova untuk berjumpa dengan Nova. Rumah tu pula Nova ni masih tinggal dengan Bell. Jadi Bell ni memang barang gila lah bila tengok lelaki lain datang ke rumah kan. Kau baru je putus dengan aku, tiba-tiba ada jantan lain pula yang datang ke rumah. Dari apa yang Nina baca, rumah yang diorang duduk tu sebenarnya rumah tu disewa atas nama Nova. Jadi kiranya Bell ni macam menumpang lah kan. Dia pernah juga ugut kat Nova ni, dia kata kalau kau tinggal dengan jantan lain, aku akan bunuh kau. Sejak kejadian Wayne selalu datang ke rumah diorang, memang teruklah si Nova ni kena pukul dengan Bell. Kakak tiri Nova sendiri pun pernah jadi saksi pada hari kejadian yang mana Nova ni kena pukul teruk dengan Bell dan dia pun call polis. Bila polis sampai dekat rumah diorang ni kan, polis pun tanyalah apa masalah sebenarnya. Nova pun cerita yang Bell cuba cekik dia sebabnya dia keluar dengan Wayne pada malam sebelum tu. Jadi diorang ni bergaduh lah dan Bell pukul dia. So dia tak nak Bell tinggal dekat rumah tu dan nak Bell keluar daripada rumah yang dia duduk tu. Selepas polis dah interview Nova, diorang pun bercakap dengan Bell dan minta dia keluar dari rumah tu dengan cara yang baik. Bell pun masuk ke dalam bilik dia, kemas baju-baju dia dan dia pun keluar dari rumah tadi. Jadi bila Bell dah keluar daripada rumah tu, so Nova ni semakin bebas lah untuk berjumpa dengan boyfriend baru dia. Jadi dia dengan Wayne pun telah merancang lah untuk bagi full komitmen dalam hubungan diorang ni. Sampailah pada 24 Julai 1981, diorang berdua telah plan untuk menari-nari dekat sebuah kelab malam. Jadi Nova ni pun decide lah untuk tinggal dua anak lelaki dia ni, tinggal dekat Bell untuk jaga anak-anak diorang kejap. Lepas dia dah hantar kedua-dua anak dia ni kan, dia dengan Wayne pun terus ke kelab malam. Jadi dekat kelab malam ni Nova memang have fun gila lah, happy-happy dengan boyfriend baru dia, dengan kawan-kawan dia sampailah ke tengah malam. So
So selepas dah enjoy apa semua, masa tu pun dah lewat malam, Nova ni pun baliklah ke rumah dia, ke apartmen. Esok pagi tu pada 25 Julai, jiran-jiran diorang ni terbangun dari tidur sebabnya terdengar Nova dengan Bel ni bergaduh besar. Masing-masing dah tahu dah yang couple ni memang tak pernah berhenti bergaduh. Tapi hari kejadian tu macam diorang punya gaduh tu memang teruk gila. Sampailah pada 27 hari bulan, si Nova ni tak masuk kerja. Hari demi hari berlalu, tak ada sesiapa pun yang nampak Nova sejak hari kejadian tu. Dia hilang tanpa jejak dan tiba-tiba je orang pertama yang sedar Nova ni hilang adalah kawan baik dia sendiri bernama Lona. Dia macam pelik lah, kenapa dia tak nampak Nova ni berhari-hari. Lepas tu dia call Nova ni pun Nova tak pernah jawab pun. Bila dia ke rumah Nova, pintu rumah Nova berkunci. Lepas tu bila dia ketuk pintu pun tak ada siapa yang buka pintu tadi. Awal tu Lona ni fikir maybe Nova ni ke Amerika sebab tu dia tak dekat rumah. Sebabnya mak dan adik Nova ni baru je berpindah ke Florida di Amerika. So dia fikir maybe Nova ni ikut mak dia ataupun pergi melawat mak dia. Tapi masa dia nak balik tu, dia ternampak pula ada kain-kain Nova yang tergantung dekat ampaian. Jadi dia pun terfikir, kalau Nova ke overseas, mesti dia akan kutip kain-kain dia. Takkanlah dia biar kain dia macam tu je. Lona pun rasa macam ada yang tak kena, seolah-olah macam ada sesuatu yang terjadi. Pada 9 Ogos, akhirnya si Lona ni telah pun ke balai polis dan buat report pasal Nova ni menghilang. Selepas polis dapat report tadi, diorang pun mulakan pencarian dan orang pertama yang diorang jumpa adalah Bel. Polis pun tanyalah dia kan pasal Nova, tapi Bel cakap dia tak jumpa Nova ni dah banyak hari dah. So dia fikir mungkin Nova ni berpindah ke Amerika dan tinggal dengan boyfriend baru dia. Masa tu anak diorang, Jonathan dengan Lee tu memang tinggal bersama-sama dengan Bel. Pada hari ketiga, selepas si Lona ni buat report kan, dia pun pergi ke balai polis sekali lagi dan bagi surat dekat polis. Lona cakap dia dapat surat ni daripada seseorang tapi dia tak tahu siapa yang tulis. Kalau ikut surat tu, Wayne telah dituduh sebagai suspek sebab yang tulis surat tu nampak yang si Wayne ni pukul Nova pada hari kejadian. Jadi polis pun syak lah Wayne sebab diorang ni pernah berjumpa, pernah dating kan. Jadi Wayne jadi suspek utama dalam kes ni. Selepas dah kena soal siasat, Wayne ni pun cakap yang saya pun dah lama tak jumpa Nova dan saya pun tak tahu dia pergi ke mana. Sampailah pada 18 Ogos 1981 pula, jiran Nova telah call polis dan beritahu yang ada bau busuk sangat dekat kawasan rumah dorang. Bau tu sangatlah kuat dan merebak di kawasan perumahan dorang. Polis pun cepat-cepat datang dan siasat dan punca bau tu datang daripada rumah apartmen Nova. Diorang pun apa lagi terus pecahkan pintu rumah Nova dan mulakan pencarian. Masa ni diorang terbau bau busuk tadi tu datang daripada sebuah almari yang terletak di bawah tangga. Kunci almari tu memang dah rosak, tapi ada sekeping chewing gum yang pernah dikunyah. Lepas tu macam dia kuncilah pintu tu supaya pintu tadi tu tak terbuka. Bila diorang buka je pintu tadi, diorang terjumpa jasad seorang wanita yang tengah mereput dan dibalut dengan selimut. Jasad tadi tu adalah Nova, yang mana masa tu dia meninggal dalam keadaan dia memakai baju tidur. Bayangkan Nova ni dijumpai mereput dalam rumah sendiri, padahal berminggu-minggu polis dan kawan-kawan dia cari dia tapi tak jumpa-jumpa. Walaupun badan dia tengah mereput, tapi dia masih lagi boleh dikenal pasti. Jadi polis pun call ambulans datang dan ambil jasad Nova untuk dibawa ke hospital supaya diorang ni boleh buat bedah siasat. Hasil laporan bedah siasat menunjukkan yang Nova ni meninggal disebabkan ada tekanan di bahagian leher dia. So polis pun simpanlah chewing gum tadi untuk dijadikan sebagai bahan bukti. Masa ni polis dah mula syak Bel adalah suspek utama dalam kejadian ni, dialah yang bunuh Nova. Lepas tu Bel pun kena tahan reman selama 4 hari bagi menyiasat kes kematian Nova. Tapi macam biasalah, Bel ni pura-pura tak tahu dan dia masih lagi tipu pihak polis. Kemudian polis pun bebaskanlah dia sebab diorang pun tak ada bukti nak sabitkan dia. Bukti pun macam terlalu sikit sangat. Polis pun teruskan siasatan tanpa melibatkan Bel dan juga Wayne, tapi kes ni makin lama jadi semakin complicated. Polis tak jumpa sebarang clue ataupun petunjuk baru melainkan chewing gum tadi dengan surat tu je. Jadi kes ni pun berlalulah macam tu sampailah pada tahun 2016. Masa ni teknologi DNA dah pun semakin canggih, dah semakin maju. So polis decide lah nak selesaikan kes Nova. Jadi diorang pun mula siasat chewing gum dulu sebab dekat situ ada bentuk gigi tau. Maksudnya chewing gum tu dah pernah dikunyah, lepas tu digunakan untuk tutup pintu almari. Jadi diorang pun cuba extract DNA daripada chewing gum tu dan padankan dengan Bel. And boom, DNA tu sepadan dengan Bel guys. Orang yang bunuh Nova adalah Bel sendiri dan DNA tu adalah buktinya. Surat yang Lorna pernah bagi dekat polis pun diorang cek juga dan ada bukti DNA Bel dekat situ. Kemudian Bel pun telah ditangkap dan didakwa atas kesalahan membunuh Nova. Tapi kan polis terpaksa bebaskan dia sekali lagi sebab diorang ni tak cukup bukti nak sabitkan dia. Bel juga ada terangkan macam mana DNA dia boleh ada pada chewing gum dan juga surat tadi. Bel cakap dulu dia ada bisnes mencuci pakaian
pakaian dan masa dia tinggal dengan Nova bersama-sama, diorang memang ada menggunakan almari tadi. Tapi pintu almari tu dah rosak dan dia pun gunalah chewing gum untuk tutup pintu tu. Sebab itulah polis telah terjumpa DNA dia yang ada pada chewing gum tadi. Lepas tu polis tanya lagi sekali, macam mana pula boleh ada DNA dia dekat surat pula? Dia pun cakap pada tahun 1981 tu kan dia kena soal siasat dan dia terjumpa surat tu dalam bilik soal siasat tadi. Jadi dia pun ambil lah surat tu untuk baca dan sebab itulah DNA dia ada pada surat tu. Padahal sebenarnya dia memang tulis surat tu, tapi dia cuba letakkan kesalahan dia kepada orang lain. Selepas 6 minggu perbicaraan, walaupun dia cuba putar balik keadaan, akhirnya dia telah disabitkan dengan kesalahan membunuh dan dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan pada masa ni dia dah pun berusia 60 tahun. So kes ni pun selesai setelah mengambil masa selama 35 tahun. Jasad Nova tadi tu pula telah dijumpai selepas 3 minggu kemudian dan dia dipercayai telah dibunuh pada 27 Julai 1981 di rumah dia sendiri. Jadi daripada apa yang Nina cerita dekat korang hari ni tentang keseluruhan cerita ni lah kan, walaupun kes ni dah terjadi 35 tahun yang lepas dan kes ni belum lagi ditutup, so polis boleh lagi menyiasat kes ni. Yelah, sekarang ni barulah teknologi DNA ni semakin canggih kan, jadi benda tu macam memudahkan lagi pihak polis untuk selesaikan kes-kes diorang yang lama. So suspek-suspek yang bunuh orang yang dulu mungkin terlepas, tapi bila polis dah dapat kumpul bukti yang baru, diorang ni akan ditangkap balik guys. So ni mungkin antara salah satu kes yang dapat ditegakkan dan Nina yakin sebenarnya ramai lagi ataupun banyak lagi kes-kes yang belum lagi sempat diselesaikan tapi suspek tu pun dah mati. Jadi ya, Nina rasa itu sajalah untuk hari ni. Kepada korang yang ada cadangan baru yang nak Nina cerita tentang apa lagi, ada kes-kes yang menarik korang nak Nina kongsikan, korang boleh komen dekat bawah, okay? Sebelum Nina tamatkan video pada hari ni, kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah sebab Nina ada banyak lagi kisah-kisah menarik yang Nina akan kongsikan dengan korang dekat channel ni. Jadi pastikan juga korang turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.